Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua pelajar-pelajar yang cikgu kasihi sekalian. Okey, hari ini 17 hari bulan Jun 2021, hari Khamis. Cikgu akan masuk tajuk yang baru ya. So tajuk baru kita pada hari ini adalah berkaitan dengan elektrik dan kemagnetan. Okey, seperti yang cikgu bagi tahu kat awak sebelum ni, cikgu akan cuba menghasilkan video yang lebih pendek lah. Iaitu mungkin kita akan buat roughly 15 minit sahaja So kita tengok sampai mana kita boleh pergi untuk tempoh 15 minit tersebut, supaya cikgu tak nak awak jadi bosan dan sebagainya lah kan. Dengar cikgu celoteh saja, bercakap saja kan. So untuk kelas yang lepas, view yang cikgu lihat pun tak memberansangkan ya. Ramai lagi pelajar tak masuk. Tak silap cikgu hanya 5 ataupun 6 view sahaja. Dan cikgu dah pastilah itu pelajar-pelajar yang sama jugalah. Aira, Wardina, lagi Hafiz, Musfiratul, Dini ya. Tu orang-orang yang sama juga. Pelajar-pelajar India cikgu tak tahulah. Kerja pun tak hantar, latihan pun tak hantar. Jadi awak tunggulah nanti. Kalau kita jumpa nanti, tahulah nasib awak nanti ya. So latihan checkpoint yang cikgu bagi pun hanya ada 4 saja yang update. Yang lain masih belum update lagi kat cikgu, sama ada mereka dah siap ke ataupun belum siap. Okey, nanti cikgu akan minta awak buat lagi lah. Sebabnya hari tutup hari Jumaat ni ya, cikgu kena hantar laporan kepada JPN dan juga PPD. Okey. So elektrik dan kemagnetan, kita tahu elektrik, magnet ya. Elektrik dan magnet ni dia saling berkait lah. Elektrik, kalau tak ada elektrik tak boleh hidup kita ya. Elektrik ni dah jadi satu keperluan ataupun kemestian dalam kehidupan kita ya. Elektrik dan kemagnetan. Magnet kita kata berkait ya dengan elektrik. Okay, jadi nak tahu kaitan dia, kita kena tengok ya. Okay, yang pertama sekali awak perlu tahu tentang penjanaan tenaga elektrik. Bagaimana tenaga elektrik dijana? Dijana ni maksudnya bagaimana tenaga elektrik ni dihasilkan. Daripada mana datang dia ya. So tenaga elektrik ni dijana dalam pelbagai bentuk ataupun dia punya sumber, dia punya source dia daripada pelbagai bentuk ya, bukan satu saja ya. Sumber tenaga untuk menjanakan tenaga elektrik, first sekali bila kita nak hasilkan tenaga elektrik, kena ada sumber lah ya. Kena ada sumber. Contoh macam kalau kita nak makan nasi kan, kita nak menjana tenaga dalam badan kita, kita kena ada sumber tenaga kita. Sumber tenaga kita adalah daripada nasi ataupun daripada makanan yang kita makan. Baru kita dapat menjana tenaga. Sama juga ni sumber tenaga tu datang daripada mana? Okey, so nak menghasilkan tenaga elektrik, dia gunakan banyak sumber ya. Banyak sumber. Sumber semula jadi ada ataupun sumber yang buatan pun ada ya. Sumber tenaga ini dia ada yang boleh diperbaharui dan ada yang tidak boleh diperbaharui. Bermaksud sumber tenaga ni ada yang boleh diperbaharui, maksudnya dia sentiasa ada sentiasa ada sampai kita kiamat pun dia tetap ada juga. Tapi sumber tenaga yang tidak boleh diperbaharui adalah sumber tenaga yang boleh habis ya. Dia ada tempoh dia. Kalau maksudnya benda tu terhad ya. Sumber bumi contoh kan, so benda tu terhad. Kalau sumber bumi tu habislah. Contoh petroleum kan. Petroleum adalah sumber yang tidak boleh diperbaharui. Maksudnya kita Petronas sentiasa kena cari, korek dalam laut dan sebagainya. Tengok simpanan tu berapa lama boleh tahan. So itu adalah contoh kepada sumber tenaga yang tidak boleh diperbaharui. Sumber tenaga boleh diperbaharui macam air. Air, kita nak menjana tenaga elektrik boleh menggunakan air, kita menggunakan tenaga solar ataupun cahaya matahari yang sentiasa ada lah. Kalau tu sumber tenaga, kalau matahari tak ada lah kita juga ya. Matahari habis, kiamatlah dunia ni. Contoh begitulah. Okey, ini contoh-contoh sumber tenaga Sumber tenaga boleh diperbaharui. Boleh baharu ni cikgu tak pastilah, macam tak kena sangat ya. Boleh diperbaharui ya, boleh diperbaharui. Awak dengar je lah. Maksud dia sumber tenaga yang boleh digantikan secara berterusan dan tidak akan habis ya. Maksudnya dia tak habis lah. Sampai bila-bila ada. Contoh tenaga hidro. Hidro adalah air lah. Tenaga hidroelektrik daripada air. Dia buat empangan kan. Empangan dekat Kuala Kangsar ada, empangan dekat Cendroh tu dekat Kuala Kangsar, empangan dekat Pahang yang besar tu kan. So empangan
untuk dia hasilkan tenaga hidro tu. Hidroelektrik kan kita panggil. Ombak juga daripada sumber dia air lah, daripada laut lah kan. So dia boleh juga menghasilkan tenaga elektrik. Okey, solar adalah matahari. Tenaga pasang surut juga daripada laut juga kan. Angin sentiasa ada lah ya, tapi Malaysia ni kurang sikit, dia tak guna kincir angin. Malaysia ni sebab banyak gunung ganang, so kita tak sesuai. Ada negara-negara disesuai, dia guna kincir angin yang besar tu untuk menjana tenaga elektrik. Biogeosim ni adalah daripada pembakaran daripada tumbuh-tumbuhan ya. Tumbuh-tumbuhan ni memang kalau kita tebang, tapi kita boleh tanam balik, dia akan tumbuh balik kan. So kita gunakan macam kayu kan, arang dan sebagainya. Geotherma adalah sumber daripada dalam bumi kita ya. Sumber tenaga geo adalah geo kan, bumi kita kan. Therma ni adalah pemanasan. Geothermal. Nanti kita tengok, kita memanaskan sesuatu di dalam kita punya teras bumi kita. Okey, sumber tenaga tidak boleh diperbarui, dia boleh habis. Okey, contoh tenaga nuklear. Nuklear adalah bahan nuklear, contoh uranium, platinum ya. Ini semua adalah dua contoh uranium, platinum ni adalah dua contoh tenaga nuklear dan boleh habis ya. Sebab dia adalah bahan mineral. Okey, arang batu, gas asli, ini semua adalah daripada sumber petroleum lah. Daripada petroleum, diesel dan sebagainya. So ini semua boleh habis. Okay, so ini kita gunakan arang batu, gas asli, petroleum ni. Petroleum dalam kenderaan kita kan. Gas asli pun sama juga, banyak digunakan dalam gas-gas ya. Di rumah kita masak dan sebagainya. Itu adalah contoh sumber tenaga tidak boleh diperbarui. Okay, kita tengok 7 minit lagi, 7-8 minit lagi. Okey, ini tenaga hidro. Awak boleh cuba bayang lah. Kalau awak pergi ke Kuala Kangsar, Empangan Cenderuh, boleh cari. Dia sangat besar. Dia macam inilah. Dia tahan air tu, dan air tu di bahagian bawah dia ada lubang. Di bahagian bawah ni dia ada lubang. Air ni jatuh dengan kelajuan yang tinggi ni, dia akan melalui satu turbin, ataupun kita panggil satu kipas lah dalam bahasa kita kan. Dia satu kipas ni dia akan memutarkan air yang laju ni, akan memutarkan kipas ni dengan laju, kipas ni, and then kipas ni akan memutarkan generator dan menghasilkan tenaga elektrik. Nanti kita akan tengok lagi lah bagaimana benda tu berfungsi. Okey, ombak. Kawasan yang ada ombak lah. Tak boleh lah kawasan laut tu tenang je kan. Dekat Malaysia ni juga tak tahulah ada ke tak ada. Rasanya macam tak ada. Kita menggunakan tenaga ombak tak ada. Tapi di luar negara yang iklim dia ataupun laut dia sentiasa bergelora, memang tenaga ombak pun boleh digunakan ya. Solar, negara kita pun ada juga tenaga solar, cuma tidak secara meluas sebab kosnya yang sangat mahal. Cikgu pernah cerita kat awak tentang tenaga solar kos dia sangat mahal. Satu papan tu saja pun dah berapa tak tahu kan, nak kena pasang pula banyak ya. Okey, tenaga pasang surut. Ini pun daripada ombak juga. Air pasang dan surut. Ni yang dipasang di dalam tanah. Bagaimana maksudnya, dia pun sama, ada kipas ya. Kipas di bawah ni, kalau awak pasang ada kipas ya. Kipas ni akan berpusing dan memutarkan turbin dan menghasilkan tenaga elektrik. Tenaga angin, yes, angin ada ya. Angin negara kita tak ada lah. Cikgu tak rasa ada. Cikgu pun cuba juga cari, memang kita tak ada. Sebab dia perlukan kawasan yang tidak boleh ada halangan ya untuk angin tu. Angin tu bergerak laju kan, dia tak boleh ada halangan. Kalau ada halangan, dia akan maksudnya tersekat lah. Macam kawasan kita ada gunung ganang banyak kan. So taburan angin kawasan Malaysia ni dia tak sesuai. Di kawasan luar negara banyak dipasang. Benda ni jimat kos lah kalau angin ni kan. So dia tak menggunakan bahan api seperti petroleum dan sebagainya untuk menggerakkan something tu. Dia tak perlu. Dia tak perlu kita nak bina empangan yang besar, memerlukan kos yang sangat tinggi, berbilion-bilion ringgit. Cuma dia, kipas angin ni pun mahal juga sebenarnya. Kipas ni pun besar, tinggi nak pasang pun banyak kan. Tapi untuk jangka masa panjang ianya menjimatkan lah.
Okey, tenaga biojisim. Biojisim ni daripada apa yang cikgu cakap tadi lah, daripada tumbuh-tumbuhan ya. Agriculture. Agriculture pertanian, urban. Urban daripada sektor perkilangan kita kan, forest ya, forest hutan-hutan ditebang untuk menghasilkan tenaga elektrik yang dipanggil power plant ya. Power plant. Itu tenaga biojisim. Power plant ni yang menghidupkan, menggerakkan ni. Ni nama dia rangkaian grid nasional. Nanti kita akan tahulah apa yang dimaksudkan dengan rangkaian grid nasional. Okey, kemudian geoterma. Geoterma ni saja gambar saja tadi pun dah bagi tahu kan. Geoterma daripada bawah bumi ni dia bakar. Dia bakar kalau awak lihat asap-asap ni keluar daripada bawah bumi kita lah, daripada bawah tanah kita kan. Sama juga mekanisme dia sama. Pemanasan tu, air yang panas nanti tu dia memanaskan menggunakan geoterma, tenaga daripada dalam bumi tu. Dan dia akan memutarkan turbin dan menghasilkan tenaga elektrik. Semua memerlukan kipas memutarkan turbin. Nuklear negara kita tak adalah tenaga nuklear ni. Nuklear ni bahaya Dulu ada di Jepun di Jepun pernah berlaku kebocoran tenaga nuklear dan menyebabkan kematian yang banyak Nuklear ni, tenaga nuklear ni kalau berlaku gas dia sebab dia radioaktif, bahan yang radioaktif. Radioaktif ni bahaya sebabnya dia boleh merosakkan sistem dalam badan kita. Ada satu kes di Rusia dulu, kalau nak cerita panjang lah kan. So satu kampung tu terpaksa ditutup, ataupun satu bandar tu, satu bandar itu ditinggalkan apabila berlaku kebocoran gas nuklear yang bahan radioaktif tu. Ada yang terkena mati, ada yang hidup pun, anak-anak dia selepas itu akan cacat dan sebagainya sebab bahan radioaktif tu dah masuk dan merosakkan sistem dalam badan dia. Okay, so Malaysia tak ada buat lah. Kalau kita buat pun mungkin mendapat madahan yang amat tinggi sebab nak menjaga benda tu bukan senang Mungkin tenaga nuklear ni kenapa orang buat, mungkin sebab tenaga yang dihasilkan tu tinggi sangat tinggi tenaga dia tu. Cuma risiko dia juga tinggi. Arang batu dibakar, macam biasalah, arang tu dibakar memutarkan turbin. Arang batu sumber tenaga tidak boleh diperbaharui. Gas asli ni gas masak kat rumah awak tu tengoklah, kita buat gas LPG kita panggil kan. Okay, ni semua daripada petroleum juga petroleum ni pecah lagi, macam-macam ada petroleum ada diesel, ada petrol, ada apa lagi, diesel, petrol lagi, kita ada bitumen, ada beberapa lagi, banyak lagi berkaitan dengan petroleum. Pecahan dia banyak. Gas masak ada, apa lagi, lupa dah cikgu So ada beberapa pecahan. Petroleum ni dia banyak peringkat dia punya bahan dia tu. Okey, sektor perindustrian biojisim. Ni biojisim lah. Biojisim tadi cikgu dah sentuh dah kan. Biojisim ni tanah daripada tanah tadi kan. So dia panaskan, dia bakar daripada kita punya tumbuh-tumbuhan So sebenarnya biojisim ni merosakkan kita punya alam sekitar jugalah sebenarnya tenaga dia. Okay, Malaysia merupakan negara yang pertama dalam sektor perindustrian biojisim di rantau Asia Tenggara. Sarawak dan Sabah merupakan dua buah negeri di Malaysia mempunyai kepelbagaian dan kuantiti sumber biojisim sangat banyak. So Sabah Sarawak dia menggunakan sumber tenaga ataupun dia menjana tenaga elektrik menggunakan sektor perindustrian biojisim Pelbagai jenis biojisim masuk biojisim kelapa sawit, hutan, pokok getah, sampah sarak, sekam padi, jagung dan sebagainya. So banyak. Semua-semua ni boleh dijadikan sumber tenaga elektrik. Selain penjanaan tenaga elektrik, biojisim digunakan menghasilkan produk yang inovatif seperti bahan bina bangunan yang baharu. So bukan sekadar tenaga elektrik, biojisim ni juga digunakan untuk produk-produk seperti membina bahan bagi bangunan yang baru So ada banyak kegunaan jugalah selain daripada kita menjanakan tenaga elektrik. Okay, stesen janakuasa di Malaysia, yang ini yang cikgu sebutlah, stesen janakuasa hidroelektrik Sarawak. Ni tengok punya besar kawasan dia, sangat-sangat besar.
Ini contoh lagi sumber. Stesen janakuasa Tuanku Jaafar di Negeri Sembilan, sumber tenaga adalah gas asli. Sumber tenaga gas asli tadi, sumber tenaga dia adalah hidroelektrik kan. Sumber tenaga adalah tenaga hidro. Ni sumber tenaga dia gas asli. Okey, sumber tenaga dia macam ni. Sumber stesen janakuasa Sultan Azlan Shah di Manjung, Perak. Ni tempat kita lah ni. Di Manjung ni ada satu Kalau pasal kita sebut Jana Manjung kan. Jana Manjung ni dia menjana tenaga elektrik kan. Iaitu sumber dia ada arang batu. Dia membakar arang batu. So sebab arang batu ni sebenarnya dia mengeluarkan asap lah. Asap yang mungkin mencemarkan lah. Tapi mungkin dia orang dah buat tapisan dan sebagainya kan. So janakuasa ni dia menghasilkan tenaga elektrik tu bukan untuk satu kawasan saja. Mungkin banyak kawasan Manjung dan di sekitar Manjung, mungkin sampai ke Teluk Intan dan sebagainya. So dia bukannya dia supply tu banyak tempat, bukan satu tempat. Dia menghasilkan menjana tenaga elektrik yang cukup banyak di situ. Lagi di mana ni? Janakuasa hybrid Pulau Perhentian Kecil Terengganu, angin, solar, diesel. Ini semua ada ni, angin, solar, diesel. Tapi dia kecil sajalah. Hybrid ni bermaksud dia kita kata apa? Dia lebih daripada satu kan, hybrid. Kereta hybrid kereta hybrid elektrik dan dia pakai petrol kan. So ada dua hybrid. Ini ada tiga, angin, solar dan diesel. Sampai 3 sekali sumber tenaga dia. Mungkin ni hanya untuk mengeksperimen lah. Kita tengok. Okay. So proses penjanaan tenaga elektrik cikgu akan sambung untuk kelas yang akan datang. Tak apa, kita lambat sikit pun tak apa. Sekarang kita dah bab 6. Tak apa, kita pun tahun depan pun agak lambat jugalah kita akan ni kan. So cikgu tak nak terlampau banyak sangat masuk dalam kepala awak. Cukup sekadar hari ni awak tahu, iaitu berkaitan dengan sumber tenaga elektrik, proses penjanaan tu daripada sumber dia daripada apa. So kelas akan datang cikgu akan masuk kepada bagaimana untuk menjana tenaga elektrik. Okay, so awak boleh buat sedikit saja latihan tak banyak pun, sangat-sangat sedikit, iaitu pada buku kerja awak. Buku kerja Adam cikgu dah beli, cikgu dah post kat rumah awak. Nanti awak tunggulah sampai nanti muka surat 41 sahaja. Itu sahaja latihan awak untuk minggu ini. So cikgu harap awak dapatlah apa yang cikgu sampaikan pada hari ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan jumpa lagi.